بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم آمين. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hidup lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kurniakan nikmat iman dan juga Islam pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman, agar Islam terus berkekalan sampailah kita mati pada suatu hari nanti yang pastinya semua akan merasai. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Maubawa Kudung, Muslimin sidang Masjid Al-Marbawi Jemaah, dan tak lupa juga rakan media, penuntut ilmu dan juga Salam Production. Tuan-tuan balik buka YouTube, boleh like dan share mereka punya channel. Jangan lupa subscribe Salam Production dan juga penuntut ilmu. Tuan-tuan, bukan semua boleh buat usaha lagu ni. Sejak saya kenal mereka sampai ke ni, daripada kamera kecil sampai kamera besar. Tuan-tuan, semua tu mudah-mudahan menjadi sedekah jariyatun. Walaupun mereka nanti dah meninggal dunia, tapi channel mereka masih hidup dan masih lagi orang tonton untuk mendapat ilmu Allah. Itulah pahala yang berkekalan dan pahala orang yang bijaksana. Jadi tuan-tuan yang mana nak sumbang saham apa sikit, subscribe mereka punya YouTube. Kan? Tu bukan sikit punya murah tu penatang tu. Hak gemuk tu kurang-kurang 3,000 dalam tangan tu. Tu yang lens gemuk tu. Kan, sekali dengan kamera lebih kurang habis semua 10,000 dalam tangan mereka habis. Itu perjuangan mereka dalam dakwah Islam. Tuan-tuan, jangan lupa hak mana ada YouTube, subscribe, share. Kan, mudah-mudahan kita sambung mereka punya perjuangan. Yang saya hormati juga Tuan Imam. Alhamdulillah habis sembahyang. Antara yang saya suka di sini apa dia? Tuan-tuan, sebelum tu jangan lupa check in My Sejahtera. Sekali 1,000 hutang kena. Tak pun tulis nama. Kan, tulis nama. Tuan-tuan, antara yang saya suka, salah satu dia tu imam kita, saya suka dia dia doa, dia suka mula dengan selawat tafrijiyah. Saya suka semua. Kan, Allahumma salli salatan kamilatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوائج
wa tunalu bihi ar-raghai wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Sepanjang saya mengajar kitab di sini, dah masuk tahun yang ketiga ke-4 ni, Tok Imam kita tak pernah lepas selawat. Tuan-tuan, selawat yang Tok Imam baca sebelum mana dia baca doa panjang tu dinamakan tafrijiyah atau dipanggil penyelesaian masalah. Kita ni biasa ni pun dianjurkan sangat-sangat. Tuan-tuan, Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dia beramal dengan selawat tafrijiyah selepas solat 44 kali. Imam Ad-Dainuri radhiyallahu anhu, selepas semayang dia akan selawat dengan selawat tafrijiyah tu sebanyak 11 kali. Apa kelebihan dia selawat kepada Rasulullah tu? Walaupun ada golongan yang mengatakan sesat, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memegang sirah selawat kepada Rasulullah bukanlah satu benda yang sesat. Tuan-tuan, yang tu biasalah yang pokok yang kata sesat, bid'ah, syirik, semua tu pokok Wahabi belakang. Depa tu bukan boleh kan. Sopa tahlil lah, sesat, bid'ah, syirik. Mai tahlil ada nasi merah, hak depa hak dulu pi cedok lauk kan, yang tu. Apa kelebihan selawat tafrijiyah, tuan-tuan? Ulama ada menukilkan kelebihan selawat tafrijiyah. Tuan-tuan, ada ulama mengatakan kalau dalam semua hidup kita tak selawat langsung pada Rasulullah, itu adalah golongan yang tidak bersyukur kepada baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah selawat, apatah lagi hak kita cerai kan. Dan banyak selawat yang dianjurkan. Sama ada selawat ya ketika mana kita tahiyat akhir dan tahiyat awal. Kan tahiyat awal, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis. Itu sangat-sangat dianjurkan dan Rasulullah pun sebut benda tu dalam hadis. Tuan-tuan. Dan selawat tafrijiyah ni apa kelebihan dia? Yang pertama, Allah akan melenyapkan kesedihan dalam diri kita. Allah akan melenyapkan kesedihan dalam diri kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan kehidupan orang yang sentiasa mengamalkan selawat. Kemudian segala masalah segala urusannya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah orang yang beramal dengan selawat tafrijiyah ni, Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan. Tu yang tu imam kita tadi dia mula yang tu. Supaya doa-doa selepas hak mana selawat tadi dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni minta macam-macam tapi effort kepada Allah Ta'ala, effort kepada perjuangan Islam tu kurang. Jadi lebihkan sikit, ekstra sikit kan, yang tu. Dan akhirnya kata ulama lagi, selawat tafrijiyah ini dapat mengeluarkan seseorang itu di dalam belenggu kemiskinan dan kelaparan. Belenggu kemiskinan dan juga kelaparan, tuan-tuan. Bukan susah mana pun selawat tu kan. Dan benda ni bergantung kepada iman kan. Kita boleh hafal kan, tapi saya rasa jemaah Al-Marbawi ni rasanya semua hafal dah kot selawat tu. Tok Imam duk baca setiap kali lepas sembahyang. Tuan-tuan jangan tinggallah kalau boleh baca. Dan walaupun benda tu tidaklah jatuh hukum dia wajib, tapi untuk diri sendiri yang kita buat ni bukan untuk orang lain. Kita buat ni semua untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan baik. Sihat tuan-tuan. Kena duduk jarak lagi noh. Semayang pun kena ikut kotak. Tapi alhamdulillah walaupun lagu ni tuan-tuan main kat masjid. Kan jangan jadikan alasan kena semayang berjarak terus tak main. Tuan-tuan baik tu.
InsyaAllah kita akan sambung Ta'zimul Quran, kitab Ta'zimul Quran, iaitu pengagungan Al-Quran, pada bab yang ke-26 pada muka surat 93. Betul kan tu? Tengok. Yang mana kita dah sentuh pada bulan yang lepas, iaitu kelebihan ataupun pandangan-pandangan berkenaan dengan memulakan surah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim yang tu. Sebab tu ada, kita tengok imam kalau di Masjidil Haram terutamanya, ada hak baca bismillah, ada hak tak baca bismillah. Kita sentuh benda tu, dah sentuh benda tu pada pengajian yang lepas habis. Kita pada pandangan mazhab Syafi'i kan, dalam pandangan mazhab Syafi'i wajib bismillah pada surah Fatihah, wajib dibaca, wajib dijaharkan bismillah tu kan, yang tu. Bukan boleh, sebab hari ni ada satu isu berkenaan dengan sentuh suami dan isteri. Dia tu pun share dalam dia punya Facebook dah. Apa dia sebut? Hampa ni susah-susah apa? Bukan batas semayang pun sentuh bini. Kan? Aku dah mengaji, ada kata tu. Aku dah belajar, aku dah pandai. So aku ambil pandangan yang mengatakan sentuh bini tak batas semayang. Benda tu tak payah buat main dalam Malaysia, abang Malaysia. Benda hak lagu tu tak payah duk main dalam Malaysia. Sebab Malaysia maklum, kita beriktikad ataupun bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Hang nak hinggap pasal apa benda tu lagi? Pada mazhab Syafi'i jelas, sentuh isteri, suami isteri tanpa lapik batal wuduk. Dia nak tunjuk champion pasal apa sangat? Kan? Lepas tu bila kita tegur lagu tu, dia kata apa? Hampir mengaji lebih sikit. Kan? Kita tahu ada pandangan yang membenarkan sentuh laki bini tak batal wuduk. Kan? Ada pun pandangan pada mazhab Malik, sentuh tak batal sampai keluar syahwat baru batal. Kita faham lah tu. Tapi kita bertaklid pada mazhab Syafi'i. Pasal apa nak merojakkan amalan kita ni? Tuan-tuan faham tak merojakkan? Ambil hak ni, ambil hak nu, ambil hak ni. Kita kalau betul-betul ambil ilmu ni, disiplin ilmu dia mesti apa yang kita tahu ataupun berguru tu bukan boleh mencampur aduk. Ya tuan-tuan, bukan boleh mencampur aduk. Tapi orang ni dia sebab apa dia mencampur aduk? Nak mudah tang lepa. Mudah tang lepa dia pun ambil hak lagu tu. Hak susah tak mau ambil. Kalau nak ambil mazhab Malik, hak berkenaan dengan solat berjemaah sangat-sangat dituntut. Pergi mana hang tak datang tu? Oh, mai tang solat jemaah masjid nak ikut mazhab lain pula. Nampak? Tu orang kata merojakkan amalan. Kita dah cantik dah benda tu. Sebab tu kalau ketika mana di Mesir dulu, ketika mana kami nak berguru dengan seorang guru yang saya pernah cerita dulu, nak ambil, orang kata nak ambil sanad ataupun nak ambil ilmu daripada berkenaan mazhab Hanafi. Dia tanya soalan senang, antum minin, dia tanya. Ihna min Malaysia. Kan dia tanya, hampa ni orang mana? Kami jawab, kami ni orang Malaysia. Dia telak barrah, dia kata, hampa pergi keluar. Pergi balik rumah. Tanya kata, lish. Kan, kenapa lah nak kena tu? Dia kata apa? Aku takut bila hampa belajar benda ni, hampa bawa balik Malaysia yang majoriti dia adalah mazhab Syafi'i, hampa akan memperosakkan, hampa akan menghuru-harakan amalan yang sedia ada di Malaysia. Nampak? Yang tu dia sebenarnya. Lalah nak ni duduk macam tu. Orang yang cerdik macam imam mazhab sekalipun, bila ketika mana dia pergi ke tempat negara-negara, contoh Imam Syafi'i dia pergi jumpa Imam Malik, dia duduk di negara Imam Malik yang semuanya bertaklid pada mazhab Maliki, dia ikut mazhab Maliki. Sama juga Imam Malik sebaliknya, dia pergi satu negara yang mana negara itu bertaklid kepada mazhab Syafi'i, dia ikut, dia raikan. Kita bukannya nak buat champion. Seolah-olah macam kita ni orang lain buat tak betul, kita saja hak betul.
Sebab tu Nabi Muhammad SAW cela benda ni. Perangai hak mana i'jabul mar'i bi nafsi. Kan Nabi pernah sebut 3 benda yang merosakkan manusia. Salatun muhlikatun, 3 benda. Apa dia 3 benda tu? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syuhum muta'. Yang kedua, wahwa muttaba'un. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi. Hak nombor 3 ni. Apa dia wa i'jabul mar'i bi nafsi? Dia rasa takjub dengan diri dia sendiri. Orang ni semua salah, dia hak paling kemas ni. Jadi dia tak mahu, tuan-tuan. Nah, yang tu. Maka dah betul dah hak kita. Kan tak payah nak berbalah, tak payah nak berbahas, tak payah nak kata orang ni apa leceh nak kena pembek sembahyang ni. Kami berpegang pada mazhab Syafi'i dan kami tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Kami bukan nak merojak kerana amalan, hak mana mudah kami ambil kami, hak mana rasa tak kena kami sedap-sedap tak boleh. Hak nak buat lagu tu boleh tak? Boleh. Siapa dia? Golongan yang mahir 4 mazhab. Contoh Zairul depan ni. Dia mengaji 4 mazhab, ada degree 4 mazhab, kan? Dia nak beramal mana-mana tak apa sebab dia alim. Hak kita yang ni pun tak apa nak boleh, nak ambil hak ni sikit. Sekali nak ambil hak ni sikit, ambil ini sikit. Susur jalur sampai tak tahu susur jalur ilmu dia. Tuan-tuan yang tu, yang dia tak mahu. Maka berkenaan dengan bismillah, mazhab Syafi'i kita wajib baca bismillah pada suratul Fatihah dan dilarang membaca Fatihah pada suratul Taubah. Nah, yang tu baik. Kita tengok pada muka surat 93. Bab yang ke-26, iaitu kelebihan surah-surah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran ni menjadi rakan hiduplah. Orang kata best friend, BFF. Jangan cari Quran waktu kita susah. Waktu senang baru tak ingat Quran lah. Waktu susah tu, waktu tu anak-anak paisah. Nasib baik tahun ni tak ada paisah. No. Kalau tahun ni ada paisah, majlis bacaan Yasin perdana untuk UPSR, SPM dan PT3 berderu main masjid. Waktu tak ada, bulan Khamis dan Jumaat hak muka tu juga. Kan muka hak tu, muka hak ni. Kan yang ni. Tuan-tuan. Tu nama dia, orang kata apa? Cari masjid, cari Quran untuk sebab kepentingan diri. Wallahiyazubillah, kita tak mahu lagu tu. Dia balik jadi yang senang, mudah faham. Apa yang hang buat tu bukan untuk orang lain, untuk hang sendiri. Kan? Kita tak mau sebab tu tuan-tuan tengok pada surah Allahumma salli ala Muhammad, suratul Maryam. Ayat 52 semuka tu sampai 64. Kan yang Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta kepada Allah agar Nabi Harun abang dia dijadikan nabi untuk menjadi nabi. Maka Allah Ta'ala memakbulkan. Tuan-tuan tengok lagi lepas ayat seterusnya, cerita tentang Nabi Ismail, yang mana keturunan Nabi Ismail, kita sampai Nabi Muhammad ni sampai keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Dan diceritakan semua tu. Lepas tu diceritakan lagi dua benda yang Allah Ta'ala mention dalam ayat yang seterusnya tengah-tengah. Apa benda tu? Yang pertama solat, yang kedua jangan ikut syahwat. Solat, lepas tu syahwat. Solat tuan-tuan, dan pada ayat yang bawah-bawah tu ada Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ghaya. Apa dia? Ghaya. Ghaya tu maksud dia orang tu confused, tak tahu beza baik buruk. Tu yang pertama. Pandangan yang kedua, ghaya tu maksud dia apa dia? Ghaya tu satu lembah. Satu lembah yang mana di dalam tu ada 70,000 ekor ular yang disediakan untuk golongan hak mana tak sembahyang. Yang mana ular tu kalau dia belit, dia buka belitan, dia mampu membelit seluas ukuran bumi. Oh ya. Lepas tu Allah Ta'ala sebut lagi benda tu tak apa melainkan kamu illa man taba wa amila salihah, melainkan orang yang bertaubat tak kena tempat tu. Bila sebut ayat tu tuan-tuan, apa dia nak abang?
Hang sendiri yang akan selamatkan diri hang. Tak ada orang lain nak boleh selamatkan diri hang. Contoh tu imam besar dengan saya tadi. Okey, sekali ustaz, lepas Isyak kita akan buat tahlil ringkas. Tuan-tuan, tahlil ringkas kita mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah kepada si mayat tadi. Tapi kalau diri dia sendiri yang tak tolong diri dia sendiri, diri dia sendiri tak bina jalan untuk diri dia sendiri, doa kita tak boleh nak mampu nak bawa dia pergi ke jalan Allah. Sebab tu kita sendiri yang bantu diri kita sendiri. Tak ada orang lain. Hang buat baik, hang dapat manfaatnya. Tuan-tuan yang tu. Dan salah satu manfaat yang kita boleh ambil, kita belajar berkenaan kelebihan surah dan jangan lupa beramal. Ni mengaji tapi tak beramal, jahanam. Tak jadi juga. Tuan-tuan, baik. Kelebihan yang pertama iaitu kelebihan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Baik. Surah Al-Baqarah, surah kedua selepas mana surah Al-Fatihah. Surah yang paling panjang sekali di dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang sekali di dalam Al-Quran. Orang kata apa? Surah yang menjadi bacaan kita dalam tahlil. Ayat mula tu, hak mula. Kan surah Al-Baqarah ini surah Madani, ataupun kita panggil dia Madaniyah. Surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah, surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Imran pun sama juga, surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah, Madaniyah. Surah dalam Quran ada dua, satu ayat Makki, satu ayat Madani. Bukan Makki lah, Makki. Kena dengar betul-betul. Tambah-tambah kita buat live ni, apa ustaz sebut Makki-Makki ni. Makki tu maksud dia diturunkan di Makkah, Madani diturunkan di Madinah. Mudah faham lagu ni tuan-tuan. Hak Makki tu diturunkan sebelum Nabi hijrah, Madani diturunkan selepas Nabi hijrah. Salah satu tanda ataupun cara nak kenal surah Madani yang diturunkan selepas Nabi hijrah, ayat dia panjang-panjang sikit. Dan dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Jelas tak? Yang tu. Dan Al-Baqarah adalah surah Madani, suratul Madani yang diturunkan di Madinah. Baqarah ni hafal siap-siap tuan-tuan. Amalan hak orang dok buat pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk rumah baru, baca dah. Hak mana masuk rumah baru, baca dah. Kita duk baca doa selamat kan? Kan doa selamat lah kita buat tahlil. Tuan-tuan, hak mana masuk rumah baru, baca dia. Sebab apa tuan-tuan? Kita tengok tu. Kesina mengada. Baik. Imam Muslim meriwayatkan tentang kelebihan surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Haddatsani Abu Umamah Al-Bahi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu semua akan Quran, maka sesungguhnya fa innahu, hu tu kembali kepada Quran. Sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi syafi'an. Syafi'an tu maksudnya syafaat li ashabihi, bagi orang yang duk baca dia. Kita baca Quran tuan-tuan, di dunia boleh pahala berlambak. Akhirat nanti Quran tu main dekat akhirat nanti main kat kita, dia jadi syafaat. Dia akan berkata-kata, ya Allah, inilah orang yang selalu beramal denganku. Inilah orang yang membaca, walhal Allah memang dah tahu dah pun. Jelas kan? Dia cuma nak habaq dia punya perjalanan, nak habaq dia punya cerita tu. Kan walhal Allah Ta'ala maklum, cuma nak diperkuatkan lagi. Quran sendiri dia main kita. Tuan-tuan, hari kiamat nanti semua hurara. Kan kita belajar di dalam Allahumma salli alaihi dalam Quran tafsir, kita mengaji tafsir. Tuan-tuan pun ada apa? Ustaz yang ada tafsir apa? Kemarin kan Ustaz Abu Qatadah ajak tuan-tuan tafsir dan sebagainya.
Kita belajar akhirat nanti tuan-tuan, yang ibu dan anak pakai berlari-lari habis semua duk melarikan diri. Hak mana kawan yang dulu di dunia dia kata halal, ke akhirat terus dia kata haram. Itulah tuan. Contoh tuan-tuan, ada aksiden. Kita pergi bantai kereta orang. Mamat tu dah tak apalah, halal lah, lebih kurang halal. Dah halal dah. Ke akhirat dia kata apa? Oh, mana boleh ya Allah, ni tak halal, bila cakap halal. Terus tak halal, walhal lah memang lah. Dah abang sampai terus tu. Ulun masing-masing takut, masing-masing nak cuba cari apa amalan yang dia boleh nak bantu dia sampai terus. Tapi tuan-tuan, orang yang membaca Al-Quran tak payah kalut. Quran tu sendiri mai tolong dia. Quran tu sendiri mai tolong dia. Tu yang Nabi sebut. Dan Nabi kata apa? Iqra'u Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa itu Zahrawain? Zahrawain itu surah Al-Baqarah wa Ali Imran. Nabi kata apa? Bacalah kedua-dua ni. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua-dua ni ta'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatani au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima. Hamba bacalah dua-dua ni surah ni. Sebab apa? Dua-dua surah ni nanti dia akan datang pada hari kiamat menjadi dua kelompok awan, ataupun menjadi dua kawanan burung yang memberi hujah. Yang dikatakan awan, ada ulama mengatakan surah ni nanti dia akan menjadi pelindung. Ketika mana kita duk beratak di mahsyar tu, yang kepanasan yang ada boleh menyebabkan manusia lemas dalam peluh mereka sendiri. Ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Kan, hang mau ke tak mau, hang dengar kat dunia ni kok mana pun benda tu semua kita lalui. Tok imam ke, saya ke, tuan-tuan ke, semua hak mana yang duduk atas muka bumi Allah, yang manusia ni semua akan melalui benda tu. Beratak di mahsyar, berhimpun di mahsyar, Allah Ta'ala nak menunggu turn kita dihisap. Waktu tu panas dia, wala'iyazubillah, panas sangat-sangat tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, yang diumpamakan matahari sejengkai atas kepala kita. Kita kena hangat sikit pun tak tahan. Duduk dalam masjid kena pasang aircon. Aircon pasang dah. Kipas gaji pun pasang ni. Kipas gasi pun buat tahan. Kan? Kalau tutup ni berkuap, khasa hangat tak ada dah. Tiba-tiba balik rumah malam ni, elektrik tak ada. Telefon TNB, maki TNB. Hampa dah elektrik mahal. Dia buat putih pula. Marah. Kan? Telefon 15454. Habang nombor tiang ni, nombor tiang SPB apa 3/3 ni pasal apa elektrik tak ada, hampa dah hantar apa. Elektrik dah mahal ikut dan hampa. Waktu PKP naik ikut dan marah pih. Oh, panas hak tu tuan-tuan. Panas di akhirat nanti semua orang komplain. Dan komplain dalam ketakutan, tak nak apa. Semua duk kalut nak beratak, duk takut untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang beramal dengan dua surah ni dan duk baca dua surah ni, nanti akan datang dua surah tu menjadi awan yang melindungi kepanasan dia. Dan kata Nabi juga, dan surah itu juga akan datang menjadi dua kawanan burung yang berbaris bagi hujah. Dia kata apa? Ya Allah, ni depa ni lah duk baca aku kat dunia ni. Benar. Maka Nabi kata apa lagi? Iqra' surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Sesungguhnya orang yang membaca dia adalah orang yang mencari berkat. Dalam surah Al-Baqarah itu ada keberkatan. Kan dalam surah Al-Baqarah itu ada keberkatan. Dan Nabi kata apa? Wa tarkaha hasrah. Yang mana meninggalkan dia adalah dia letak diri dia dalam kesedihan. Orang yang tak mau baca balok nak baca surah Al-Baqarah, dia tahu kelebihan dia tapi malah baca, dia saja meletakkan diri dia dalam kesedihan. Nabi kata. Sebab apa? Dan orang sebab apa? Orang yang membaca surah Al-Baqarah pada diri dia itu, wala tastati'uhal batal,
yakni as-sahr. Orang yang beramal dengan surah Al-Baqarah, sihir pun tak mampu untuk menyihir dia. Tukang sihir nak sihir dia, tak mampu nak sihir dia dengan izin Allah. Sebab tu yang kita kata apa tadi, amalan nak masuk rumah, amalan nak masuk rumah baru, baca surah Al-Baqarah, supaya rumah tu dilindungi dengan keberkatan surah Al-Baqarah. Maka gangguan-gangguan makhluk hak kita tak nampak ni tak kena pada rumah tu dan juga penghuni rumah tu. Jelas tuan. Hak mana masuk rumah baru, tengok-tengok, kita duduk depan baca buku, kita tengok dengar orang duk bancuh ayat kat belakang, keting. Tuan-tuan, tu duk bicara tok bomo apa buat sendiri dulu. Isu ustaz saya baca tok apa nak lancang ustaz ni. Baca pelan-pelan. Rasanya surah Baqarah tu 2 juzuk setengah ustaz ni. Bila nak habis? Saya baca semuka pun kadang-kadang boleh pergi setengah jam. Kan? Baca takat mana mampu baca. Tak boleh juga tuan-tuan, ni ada teknologi. Kita ada MP3, kita ada MP4, kita ada radio hak boleh bubuh surah-surah hak duk jual RM60 tu. Tukar rim tayar 1000 lebih boleh beli mentang tu tak boleh. Kan? Beli radio hak mana yang boleh bubuh SIM card, boleh bubuh bubuh memory card. Kan? Bubuh memory card, lepas tu dia radio tu kecil bubuh kat rumah. Antara sahabat saya yang tuan-tuan pun kenal dia buka mentang tu 24 jam. Siapa tuan-tuan? Ustaz Aslam. Tuan-tuan kenal Ustaz Aslam kan? Mengajak tuan-tuan kita apa khabair kah? Rabu kedua kan? Ustaz Aslam tuan-tuan masuk rumah dia, mula-mula ingat macam ada orang rumah. Oh, Ustaz Aslam ada rumah ni. Bagi salam. Duk dengar orang mengaji Quran. Oh, bawanya kata apa? Aku memang tak tutup langsung. Ni memang tak tutup langsung tu. Beli buka Ustaz. Kan? Nabi kata apa? Wala tastati'uhal batalah. Sihir tidak akan mampu menyihir dia. Hak mana orang yang beramal dengan surah Al-Baqarah dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Sebab tu apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita belajar ruqyah ataupun perubatan Islam, saya nak kata perubatan Islam ni tak apa nak syok nama dia. Senang kata perubatan Quran lah. Dan perubatan Quran. Sebab apa yang doktor tu pun Islam juga kan. Yang di mana di hospital semua tu bukan Islam lah. Islam juga kan. Bila kita kata ni perubatan Islam ni, mudah kata perubatan Islam. Tapi kalau mudah nak kata perubatan Islam, katalah. Tapi dia lebih berdekat kepada perubatan Quran dan juga sunnah, hadis Nabi. Bila orang sebut begitu, sekali orang kan, sebab apa? Sekali orang akan fikir, oh habis tu yang kat klinik apa semua tu, yang tu bukan Islam lah, yang tu pun Islam juga kan tuan-tuan. Ilmu, banyak ilmu asal dia datang daripada Islam. Sebab tu ada riwayat, wallahu ta'ala alam kesahihan dia, ilmu astrologi, bintang-bintang, ilmu matematik, ar-riyadiyat, kena ilmu matematik, ilmu hisab. Tuan-tuan, siapa dia yang pakar, asal yang pakar benda tu? Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan orang yang pertama pakar astrologi dan juga matematik. Tuan-tuan, sebab tu kita tak boleh kata yang tu ilmu barat. Tak. Bukan ilmu barat. Tetap juga ilmu Islam yang buat main yang tu. Baik. Sebab tu bila kita belajar berkenaan perubatan ruqyah yang menggunakan ayat Quran, hak mula-mula Tok Bomo tu. Kira Tok Bomo samalah ustaz yang main pun Tok Bomo jugalah, mudah faham. Cuma dia baca Quran beza, bukan Tok Bomo hak bakar kemian, betul bawa keluar kerih lama yang Tok Nek dia punya, potong buah limau, rugi buah limau tu. Ambil limau tu ambil bubuh dan TOI, jadi TOI limau. Kan baziak lah. Yang tu. Yang ni tak ubah sedap tuan-tuan, potong lemon, TOI lemon, sedap weh. Kan tuan-tuan tu. Sebab tu dimulakan dengan apa? Lepas baca Fatihah selawat apa, dia akan mula dengan surah Al-Baqarah. Pasal tak? Kan? Sebab apa tuan-tuan? Dia ada kelebihan-kelebihannya.
Sebab tu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Man qara'a 10 ayatin min suratul Baqarah fil lailah lam yadkhul dhalikal bait syaitan tilkal lailah hatta yusbih. Barang siapa yang baca 10 ayat, ni tak ada dalam ni kan, barang siapa yang baca 10 ayat di dalam surah Al-Baqarah pada satu malam, lam yadkhul, tidak akan masuk ke dalam rumah tu syaitan dengan jin yang jahat, tak akan boleh masuk. Sampai mana? Hatta yusbih, sehingga mana subuh. Baca malam sampai subuh tak akan masuk. Ni saya akan sebut ni. Apa dia ayat tu? Arba'a min aulaha. 4 ayat pada permulaan surah Alif Lam Mim sampai ayat kelima tu lah. Yang kedua, ayatul kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga, ayatain ba'daha. 2 ayat selepas mana? Ayatul kursi. Kan apa lepas mana ayat kursi? La ikrah fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy, kan itu. Dan juga dan sebut lagi wa salasun khawatimuha, dan 3 ayat pengambil. Tuan-tuan ni, tuan-tuan hak yang ni, hak ni. Tuan-tuan duk baca selalu tak? Kan baca selalu kan? Ada tak mana? Tuan-tuan perasan tak? Tak perasan tak? Inilah ayat yang duduk dalam tahlil tu. Tuan-tuan tahu tak? Inilah ayat-ayat hak Nabi Abdullah bin Mas'ud sebut ni. Hak inilah yang duduk dalam tahlil tu. Kita baca ayat 1 sampai 5 Alif Lam Mim, lepas tu kita baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kita baca ayat kursi, lepas tu kita baca lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi min ar-rasul ma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bubuh dalam tahlil dah tuan-tuan. Tak pun ada lagi, tak kita tak buat waktu tahlil, kita buat waktu bila? Waktu lepas sembahyang. Betul tak kita duk baca lepas sembahyang? Kadang-kadang kita duk baca banyak ni waktu bila? Sembahyang subuh lah. Wirid subuh dia panjang sikit. Rupa-rupanya amalan ni walaupun Nabi tak sebutkan secara khusus kena buat lepas sembahyang. Tak pun Nabi tak sebut secara khusus kena buat waktu lepas ada mayat. Tapi inilah antara amalan yang ulama ambil susun. Jelas tak tuan-tuan? Dia ambil susun, dia bubuh sikit ataupun dia bubuh beberapa kelebihan ayat-ayat ni, dia bubuh, dinamakan tahlil. Dia bubuh lepas sembahyang. Tu kelebihan ni, dah dalil dia. Tuan-tuan dah perasan? Hak mana kita duk baca? Tuan-tuan duk baca sebelum tidur. Jom baca tahlil sedap. Bini pun kata, bila masa ada orang meninggal? Tak ada orang meninggal. Tak, ni kita nak bagi syaitan tak ada masuk rumah. Baca. Dia bukan kira ada mayat pun nak baca tahlil. Jelas tuan. Tapi tak baca tak apa. Tak apa. Sekali jangan pula ada mayat. Wajib buat tahlil ni. Kawan kata, takkan ni saya nak kena PKL ni. Ni tahlil malah baca. Tahlil bukan benda wajib. Orang kita bukan boleh lagu tu. Sekali orang kita ni pelik. Terbalik kuang juga kadang-kadang. Walaupun benda tu dianjurkan, kita ni sampai jadi benda tu jadi wajib. Sopa makan kenduri. Makan kenduri mesti ada nasi putih atau nasi minyak, tak laut di 2 mata. Kena ada gulai labu ke, daging cincang, tak pun gulai ubi ke daging cincang, lepas tu daging masak samah. Tak buat yang goreng, lepas tu buah sikit. Tiba-tiba hari tu tokek tukar. Tuan rumah dia tukar-tukar, hari ni makan kenduri, dia buat laksa. Laksa saja. Tak pun dia buat bihun goreng kuah laksa. Bihun goreng kuah laksa. Hak mai tu maki bercampur. Tengok. Sampai tak tahu kenduri dia ke mana. Lah, bukan wajib pun nasi minyak tu. Habis dah. Habis dah. Dia pun percepat jam ni orang sangat. Kan? Kecoh ni. Kan? Bukannya wajib benda tu.
Kalau tuan rumah nak buat tu, makan je lah. Jangan duk kata, rugi aku buh dalam sampui RM10. Kalau aku tahu aku boleh mupang tak apa. Kan? Tuan rumah nak jamu kita makan je apa yang ada. Kena hari tu makan tengah hari kenduri. Dia bagi karipak dia. Karipak satu, seri muka 2 ketui. Makan kenduri kahwin ni. Boleh makan tak? Makan lah. Bukan yang kata kena ada nasi, duk daging. Tak ada. Tak wajib. Orang kita ada tu. Tak pun kenduri kahwin. Ni wajib kena buat tahlil ni. Jangan sampai teruk tu. Ada mayat, wajibnya kena buat tahlil. Jangan dia tu. Buat bagus. Tak buat tidak ada masalah, tuan-tuan. Sama juga dengan kahwin sekalipun. Kan, contoh tuan rumah tu hari tu dia kata ada mayat. Tak buat tahlil, marah. Kan, buat 3 hari mula dah. Lepas tu tak buat dah. Kan. Hari tu arwah mak mentua meninggal. Dia telefon saya ni, Fairuz, pasal apa hari ke-7 tak buat tahlil? Tok nek. Kan tu mak kepada mak mentua, mak. Tak buat ke tahlil? Tak buat. Malam tu baca Yasin, baca Yasin cukup lah. Mana boleh, kena buat tahlil. Nampak hal aku tu yang Wahabi duk marah. Hal aku tu. Saja ada penyakit dengan Wahabi. Hal aku main tu. Benda yang tak wajib dia pergi wajib benda tu. Ni dah mati ubari 1 hari wajib. Walaupun dalam kitab Toto memang ada amalan tu. Kan hari yang ke-7, hari yang ke-100 memang ada amalan tapi tak wajib benda tu. Kita jangan letakkan benda tu wajib. Dan kelebihan yang kita belajar mana ni, suratul Al-Imran. Apa kelebihannya? Hang baca suratul Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, Nabi kata apa? Surah Al-Baqarah akan datang kepada hamba menjadi syafaat. Sama ada dia datang cara 2 cara. Satu cara dia main bentuk awan. Satu cara lagi dia main bentuk kawanan burung. Kawanan burung tu akan beratuk depan Allah Ta'ala dah habaq dia siap. Ya Allah Tuhanku, inilah orang yang beramal aku di dunia ni. Ataupun dia datang waktu hari akhirat nanti, 2 awan yang akan melindungi daripada kepanasan di mahsyar nanti. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Orang yang baca surah Al-Baqarah, orang tu telah mendapat berkat daripada surah tu. Orang yang tinggalkan surah Al-Baqarah, dia telah meletakkan diri dia sendiri di dalam kesedihan, Nabi sebut. Dan orang yang beramal surah Al-Baqarah, pada dirinya itu terlindung daripada hasutan ataupun terlindung daripada jarum-jarum ahli sihir yang mana ingin menyihir diri dia. Orang kata apa? Defend diri. Tuan-tuan itu. Dan daripada hadis yang kedua, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa? Barang siapa yang baca 10 ayat di dalam surah Al-Baqarah pada satu malam, maka malam tu syaitan tak akan mampu masuk dalam rumah dia. Sampai bila? Hatta yusbih. Sehingga mana waktu subuh. Apa dia ayat dia? Awal surah Baqarah, mana ayat awal. Lepas tu ayatul kursi, 2 ayat selepas ayatul kursi, la ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy. Dan kemudian 3 ayat pengambil, lillahi ma fis sama sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuan-tuan, ni ilmu amal. Kan mudah-mudahan kita terlindung daripada gangguan syaitan, terlindung daripada kejahatan tukang sihir yang ingin menyihir diri. Beramal. Kalau nak kena juga tuan-tuan, itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk bersalah dak. Ni pasal apa dah beramal duk kena juga ni. Mesti ustaz duk mohong ni. Kita tak kena. Kita hanya bagi tahu. Kita hanya membaca berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita berhenti dekat ini tuan-tuan. Yang penting beramal. Tuan-tuan, pakat-pakat baca Quran, terutamanya suratul Baqarah yang kita belajar pada malam ini dan juga surah Ali Imran. Kalau rasa macam panjang sangat tuan-tuan, fikir balik, kita baca tu untuk diri kita. Tak pun kalau nak ambil yang ringkasan, ambil 10 ayat tu. Kan, ambil 10 ayat tu. Tak pun beramallah dengan ayat 3 ayat pengambil dan juga ayatul kursi yang mana kita akan masuk pada pengajian yang depan ni, yang mana Allah SWT, Nabi sebut apa? Bergembiralah orang yang beramal dengan ayat kursi dan juga ayat yang terakhir pada surah Al-Baqarah, sebab dia akan main nanti kepada kita sebagai syafaat, dan dia juga akan datang sebagai penolong, pembantu diri kita di akhirat sana nanti. Yang mana tuan-tuan, benda tu semua kita akan melalui. Dan dalam hadis juga menyatakan, yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, hak mana baca waktu malam sebelum lena cukup. Kafatah
Kan cukup. Apa dah 2 ayat tu? Tu. Amana rasulu bima la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuan-tuan, wallahu taala alam. Saya berhenti dekat itu tuan-tuan, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar tetap benar ya Allah, yang salah tetap salah ya Allah. Bawalah kami semua, rezekikan kepada kami semua agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Jauhilah kami ya Allah, lindungilah kami daripada mengikuti jalan yang salah itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah amalan kami sepanjang bulan Ramadan yang lepas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah amalan yang kami lakukan kerana-Mu ya Allah. Mudah-mudahan amalan yang kami lakukan seharian diterima oleh-Mu ya Allah. Dan dengan amalan itu kami dapat rahmat-Mu ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu ya Allah kami diletakkan, dimasukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan seluruh kebaikan di atas muka bumi ini kepada kami ya Allah. Kurniakan seluruh kebaikan di akhirat nanti kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhilah kami, lindungilah kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah hajat kami, terimalah pembacaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.